Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu di malam bahasa Arab bersama-sama dengan ulama-ulama pakar bahasa Arab daerah Lombok buat kesekalian kalinya. Kita beruntung sebulan sekali kita jadi orang Arab. Sebulan sekali. Oh, ya. Jadi Alhamdulillah, semoga ini adalah usaha kecil kita lah. Saya dan juga tuan-tuan, kita sama-sama paling tidak pun timbul kesedaran. Saya nak tuan-tuan rasa bahasa Arab tu sebenarnya mudah je. Mudah tak tuan-tuan bahasa Arab ni? Oh, mudah. Dia paling tidak pun sebut dah dulu tuan-tuan, mudah. Kan, walaupun dalam hati tu kan, apa punya bahasa ni kan. Cakap dia mudah dahulu, kan. Benda yang tipu ni kalau kita cakap banyak kali dia akan jadi betul. Okey. Bahasa Arab ni senang ke susah tuan-tuan? Senang. Dia senang tapi geleng. Senang. Jadi tuan-tuan, insya-Allah lah. Kita cuba. Nanti kita cuba. Okey? Ya. Oh, dah upgrade sikit. Betul. Sebabnya sebelum ini ada cadangan untuk saya buatkan satu PDF soalan. Soalan, saya bagi soalan, tuan-tuan kena terjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi saya ubahkan sikit, saya dah bagi soalan, dan saya dah bagi dia punya jawapan. Tetapi tuan-tuan jangan percaya saya benar. Jawapan ni ada yang salah. Saya saja nak uji orang Arab Lombok ni. Dapat tak tuan-tuan detect di manakah kesalahan dalam ayat ini? Okey, tuan-tuan, jadi sebelum saya pergi ke ayat yang pertama ni, kita nak ulang kaji sedikit. Bukan ulang kaji, saya nak ulangkan saja sedikit perkara. Yang pertama sekali, permulaan ayat. Sehingga lagi tak tuan-tuan mubtada'? Apa syarat dia? Mubtada', mubtadu. Itu paling tak dilupa tu, mubtada', mubtadu. Mubtada' tu apa tuan-tuan? Mubtada' tu permulaan ayat. Syaratnya adalah ada alif lam baris depan. Maksudnya permulaan ayat mesti ada alif lam dan juga baris depan. Okey. Dia punya lawan dia apa? Dia punya partner dia. Ada mubtada', ada mubtada', mesti ada apa? Bukan mubtadu. Tak ada mubtadu dah. Mubtadu pun tak ada dalam bahasa Arab tuan. Apa dia? Dia punya ganjingan dia. Dah ada permulaan, mesti ada khabar. Khabar. Khabar pun bahasa Melayu, khabar. Khabar. Ada permulaan, mesti ada cerita, mesti ada khabar dia. Khabar pula, khabar ni apa syaratnya? Kalau permulaan ayat tadi, mubtada' tadi ada alif lam baris depan. Kalau khabar dia terbalik. Dia tak ada alif lam dan dia baris depan. Okey? Itu beza dia. Okey, permulaan ayat apa tanda, apa syarat tandanya? Ada alif lam baris depan. Khabar tandanya tak ada alif lam baris depan. Okey, yang pertama ada, yang kedua tak ada. Okey. Apa lagi yang kita dah belajar? Bulan Opek. Apa yang kita belajar tuan-tuan bulan lepas, kalau tuan-tuan masih ingat? Nya. Okey, nya ataupun dia lah. Okey, namanya, rumahnya. Kan dalam bahasa Melayu kan nya. Dalam bahasa Arab apa dia nya? Kalau huwa ataupun lelaki kita sebut sebagai hu. Okey, kalau huwa digantikan dengan hu. Okey. Contoh, pen. Pen apa tuan-tuan?
Qalam. Okey, bagus. Qalam. Qalamun. Okey. Tuan-tuan nak kata pennya. Pen, siapa punya pen? Dia punya ataupun pennya. Apa jadi tuan-tuan? Qalamun. Bukan qalamunnya. Konang gitu kan. Kalau macam tu saya pun boleh-boleh tuan-tuan. Pennya. Qalamuhu. Okey, tambahkan sahaja. Okey, qalamun. And tambahkan sahajanya hu. Okey, asalnya qalamun ini adalah pen. Hu ni adalah nya. Okey, pen nya. Okey. Bukunya. Buku dalam bahasa Arab apa dia? Kitabun. Okey, jadi kan dia bukunya. Kitabuhu. Tambah sahaja hu. Kitabuhu. Apa maksud kitab? Buku. Hu tu jadi ni. Senang tak tuan-tuan? Senang. Kan? Senang saja bahasa Arab ni. Apa yang susahnya? Kalau lelaki hu and hu. Kalau perempuan iya, itu selesai tuan-tuan. Ini bulan lepas ni tidur ni. Tak datang dia gurau tuan-tuan. Kalau untuk perempuan, nya adalah ha. Ha yang macam mana tuan-tuan? Ha pada atas sini ke? Bukan. Dia bukan ha yang pada atas. Dia adalah ha dan alif. Okey, ha. Okey, ha gulung tambah alif ha. Okey. Tak nampak. Ha begitu. Okey. Kalau saya nak kata apa lagi? Namanya. Saya nak untuk perempuan. Nya tu perempuan. Namanya Fatimah contohlah. Ataupun namanya Salmah. Namanya. Nama dalam bahasa Arab ismun. Kalau nak kata namanya untuk perempuan, ismuha. Okey, ismuha. Jangan ismuhi. Okey. Ismuha. Ha tu maksudnya adalah nya. Ismun ini adalah nama. Ha itu adalah nya, merujuk kepada perempuan. Okey, umurnya. Saya nak untuk perempuan juga. Umur dalam bahasa Arab, umrun. Umru. Ada pucung dalam benda tu. Umru. Ke ha kan? Kalau lelaki hu, kalau kita nak perempuan ha. Umru ha. Okey, umruha. Okey, umrun tu adalah umur. Okey, ha itu adalah nya yang merujuk kepada perempuan. Okey, takat sekarang ni senang tu kan? Senang. Okey. Kalau senang tuan-tuan, saya nak uji. Tuan-tuan, kita ada tiga ujian yang saya dah sediakan ni. Okey. Iaitu ayat dia apa? Ini seorang ayah, namanya Muhammad. Kita tengok ayat yang pertama dahulu. Ini seorang ayah. Haza, saya tulis haza abun. Betul ke tidak tuan-tuan? Betul. Salah. Kalau salah, apa dia yang salah? Apa dia? Abun. Betul. Abun ha. Macam mana tuan-tuan? Dia kata tadi Al-Haza. Al-Haza. Okey. Al-Haza. Okey, kalau ikut yang saya sebut tadi, betul lah. Betul kan? Permulaan ayat ada alif lam baris
depan, kan? Sepatutnya al-haza'u. Betul tak tuan? Al-haza'u abun. Tak betul. Kenapa? Haji. Haza dan hazihi dia haram ada alif, haram ada alif lam. Jadi tak boleh. Dia tak boleh alif lam, dia tak boleh baris depan, tak boleh baris bawah, tak boleh. Kita panggil dia sebagai mabni. Mabni ni maksudnya adalah tak berubah, kekal. Macam jaminan tuan lah. Boleh tak ubah? Tak boleh. Cuba juga ubah. Al-haza'u pun tak boleh juga. Tuan-tuan pakai tudung, boleh tak jadi perempuan? Pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab tuan-tuan adalah mabni. Tuan-tuan ni tidak berubah. Tapi dalam benda yang tak berubah ni, boleh ada tak benda yang boleh diubah dalam badan kita ni? Boleh. Rambut hari ni panjang, esok botak. Itu maksudnya benda tu boleh berubah. Kita panggil sebagai mu'rab. Mabni tak berubah, mu'rab boleh berubah. Jadi haza abun adalah betul. Tuan-tuan. Ismuha Muhammadun. Ismuhu. Saya dengar ismuhu. Ada jawapan lain? Tak ada. Isma. Ada lagi jawapan ke? Ismuhu. Sepakat tuan-tuan? Alhamdulillah. Tuan-tuan berjaya. Ismuha. Ismuha salah tuan. Ismuhu. Ismuhu. Apa maksud ismuhu? Namanya. Tuan-tuan ingat tak? Permulaan ayat ada apa? Ada alif lam, ada baris depan. Mengapa kita tak tambah alif lam? Kenapa bukan al-ismuhu? Mesti ada sebab tuan-tuan. Pertama sekali saya kata ismuhu betul. Ismuhu itu adalah betul tanpa alif lam. Tapi mengapa tak ada alif lam? Sebab dia mudhaf. Sebab dia mudhaf. Tuan-tuan faham tak mudhaf ni apa tuan-tuan? Dia lebih kurang macam mentadak mentadu tadi tuan-tuan. Cuma yang ni dia sengat. Mentadu dia tak sengat. Ini adalah kita panggil mudhaf dan juga mudhafun ilaihi. Apa itu mudhaf dan mudhafun ilaihi tuan-tuan? Senang cerita, yang adanya ni ada berapa perkataan ni tuan-tuan? Contoh kita ambillah pennya. Pen. Kita ambillah satu. Pen. Nya. Saya tanya tuan-tuan, ada berapa perkataan dekat sini? Ada berapa perkataan? 6. Kita bagi dua perkataan kan? Bukan huruf. 6 huruf. 6 huruf. Ada berapa perkataan? Ada 2. Betul. Yang pertama adalah pen. Kan? Yang pertama adalah pen. 1. Yang kedua adalah nya. Jika ada maksud kepunyaan, contoh pennya. Siapa punya pen? Nya yang punya ataupun dia yang punya. Ada kepunyaan tak? Ada. Umurnya, siapa punya umur? Nya. Dia yang punya. Namanya, siapa punya nama? Nya. Yang ada kepunyaan ni tuan-tuan, kita panggil dia sebagai mudhaf. Ni namanya. Nama dalam bahasa Arab kita panggil sebagai mudhaf. Dan siapa punya ni? Pen. Nya, betul. Nya ni kita panggil sebagai mudhafun ilaihi. Tambahan ilaihi sahaja.
Apa itu mudhaf? Mudhaf tu maksudnya adalah kepunyaan. Okey, buat masa ni kita panggil dia punya maksudnya adalah sebagai kepunyaan. Okey. Namanya, di manakah mudhaf, di manakah mudhafun ilaihi? Namanya, nama adalah mudhaf, nya adalah mudhafun ilaihi. Dan syarat mudhaf ni, syarat mudhaf ni dia haram alif lam. Dia haram alif lam. Jadi kita tengok ayat tadi. Kerana itu ismuha tidak boleh, ismuhu tidak boleh ada alif lam sebab ada nya. Okey. Yang kedua, okey, yang kedua, Aisyah, empat tuan-tuan, Aisyah seorang guru, rumahnya besar. Okey. Aisyah al-muallimatun. Aisyah seorang guru. Ada salah ke tidak tuan-tuan? Aisyah seorang guru. Aisyah al-muallimah. Saya beritahu tuan-tuan lah, ada satu salah dalam ayat yang pertama. Aisyah seorang guru. Aisyah al-muallimatun. Aisyah betul tak tuan? Aisyah betul lah kan? Okay. Aisyah Alimatun. Apa dia? Aisyah Yusuf. Mudarrisun sama sahaja. Muallimun adalah guru. Mudarrisun pun adalah guru juga. Okey. Cuma guru ada dua, guru lelaki, guru perempuan. Kalau lelaki mudarrisun, kalau perempuan mudarrisatun. Muallimun guru lelaki, kalau guru perempuan muallimatun. Ada tak lagi perkataan guru dalam bahasa Arab selain daripada mudarrisun dan juga muallimun? Ada. Ustazun pun maksudnya guru. Ustazun lelaki, kalau perempuan ustazatun. Mursyidun pun boleh juga. Mursyidun lelaki, kalau perempuan mursyidatun, mursyidah. Okey, cuma mursyidah ni ada satu istilah yang lebih merujuk kepada pendidik. Okey, pendidik. Okey, jadi dekat sini mana salahnya tuan-tuan? Aisyah al-muallimatun. Yang kedua ini Tidak ada baris bayar. Oh, tak ada baris, saya dah letak baris tuan. Saya tahu tuan-tuan akan minta baris, saya dah letak baris. Aisyah tu al-muallimatun. Salahnya adalah apa? Tidak baris pula. Alif lam. Kenapa? Kenapa tak ada alif lam? Boleh tak kita kata dia ada kepunyaan? Ada kepunyaan ke? Aisyah seorang gurunya. Ada tak gurunya? Tak ada. Maka dia bukan kepunyaan. Ada satu lagi benda yang saya dah sebut yang tiada alif lam, iaitu dia sebut khabar. Khabar ataupun penyudah ayat. Aisyah, permulaan ayat. Mana penyudah ayat dia? Seorang guru. Jadi seorang guru itu adalah khabar. Jadi khabar tak ada alif lam, baris depan. Aisyatu muallimatun. Okey. Aisyatu muallimatun. Selesai ayat yang pertama. Rumahnya besar. Okey, ayat dia adalah rumahnya besar. Baituha kabiratun. Ada satu yang salah dekat sini. Apa dia tuan-tuan? Kabiratun lagi. Habis kalau bukan kabiratun apa dia? Kabirah. Kabirah. Betul? Ni kabiratun sama kat depan. Jadi betul lah ni. Ke baituha.
Rumahnya, rumah siapa ni? Aisyah. Aisyah. Baituha, betul ke tidak? Betul. Yakin tuan-tuan ya? Macam kenal je Aisyah ni tuan-tuan. Tuan-tuan kenal dengan Aisyah ni siapa? Kenal? Salah Ustaz. Salah tu. Salah? Salah. Sebab Baitun tu lelaki. Okey, apa yang salah? Kabir. Kabirun ke? Apa yang salah? Kabiratun tu salah? Ta marbutah tak adalah. Tamar butah itu tak ada. Okey tuan-tuan, bersetuju ke tidak? Okey. Haji kata tak ada tamar butah. Baituha kabirun. Dia pakai tak sempat. Okey. Jawapannya tuan-tuan betul. Baituha kabirun. Wah, hebatlah tuan-tuan. Kenapa kabirun? Haji. Kita nak tahu kenapa kabirun. Kenapa bukan kabiratun? Rumahnya besar. Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang besar? Rumahnya. Rumahnya. Yang besar itu adalah rumah. Rumah muzakkar ke muannas? Baitun, saya tuliskan ejaan dia, baitun. Baitun. Ini ejaan dia, baitun. Muzakkar ke muannas ya tuan-tuan? Muzakkar ke? Muzakkar, betul. Kan ada ta ni? Bukan ada ta ni muannas tuan-tuan. Dia tamar butah, betul. Okey. Baitun adalah muzakkar, lelaki. Okey. Kalau muannas yang ada tamar butah. Apa beza ta ni dengan tamar butah? Kalau tamar butah tu dia bulat. Bulat ada dua titik dekat atas dia. Kalau apa akan jadi kalau tuan-tuan tulis baituha kabiratun? Kalau tuan-tuan tulis baituha kabiratun, bukan rumah tu yang besar, Aisyah tu yang besar. Okey. Okey, kita nak kata rumah dia besar. Sekali tuan-tuan kata Aisyah tu yang besar, dah tak dapat lagi nak pergi rumah dia ni. Okey. Baituha kabirun. Barulah ayat kita menjadi kabirun. Okey. Last tuan-tuan, ada satu lagi. Okey. Buku itu berguna. Kisahnya menarik. Ataupun ceritanya menarik. Saya dah bagi dah dia punya terjemahan. Okey. Dan ada yang salah lah. Al-kitabun nafi'un, buku itu berguna. Kisahnya menarik. Al-qissatuhu ra'iatun. Ra'iatun tu maksudnya adalah menarik. Okey tuan-tuan, ayat yang pertama menggunakan IQ tuan-tuan yang 160 tu. Apa yang salah dalam ayat yang pertama ni tuan-tuan? Tengok ayat yang pertama ni, Al-kitabun nafi'un. Tuan-tuan tolong betul-betul kan, agak-agak apa yang tak konon. Tuan-tuan, lima, empat, tiga, dua. Al-kitabu. Al-kitabu. Alhamdulillah, ada wakil surau Jamaliyah akhir. Al-kitabu. Kenapa tak boleh al-kitabun? Kenapa tidak boleh? Haram. Haram. Haram, betul tuan-tuan. Bila ada alif lam, dia haram tanwin. Dia haram tanwin. Zalikal kitabun ke zalikal kitabu? Mana satu? Zalikal kitabu. Okey? Okey. Apa lagi?
Zalikal kitabu. Okey, dia tidak boleh ada tanwin bila ada alif lam. Okey, al-kitabun salah, yang sebetulnya adalah al-kitabu. Okey, kita tengoklah dalam mana-mana ayat pun yang ada alif lam dia tidak boleh tanwin. Al-Quranun ke al-Quranu? Al-Quranu tidak boleh tanwin. Okey. Ayat yang kedua, kisahnya menariknya tu kembali kepada siapa? Kisahnya menarik. Kisah buku tu. Kisah yang ada ataupun cerita yang ada dalam buku tu menarik. Apa yang menarik dia tuan? Kisahnya menarik. Buku itu berguna, kisahnya menarik. Apa yang menarik dalam ayat ini? Merujuk kepada siapa tu? Menarik tu. Buku salah. Cerita ataupun kisah. Okey, kita tengok ayat dia. Kisah dia menarik. Jadi yang menarik itu adalah kisah. Okey, kita tengok ayat dalam bahasa Arab dia adalah al-qissatuhu ra'iatun. Okey, apa yang salah dalam ayat yang kedua ini? Tolong tuan, ya tombol dinding tu. Al-qissatuhu, apa yang salah dekat situ? Al-Kisah. Sang kancil dah. Al-qissatuhu, kisahnya ataupun ceritanya. Al-qissatuhu ke al-qissatuha? Al-qissatuha. Okey, ke al-qissatunha? Mana satu tuan? Alif lam tu haram Ustaz. Alif lam tu haram. Alif lam tu haram ke? Okey, kenapa haram alif lam? Sebab dia mudhaf ataupun sebab tadi kata tadi ada kepunyaan. Okey, pennya. Okey, tadi adalah kisahnya. Okey, ada berapa perkataan? Ada dua perkataan. Yang pertama adalah kisah, yang kedua adalah nya. Okey, dua perkataan ini ada maksud kepunyaan tak? Kisahnya, siapa punya kisah? Dia. Okey, nya. Okey, jadi ada kepunyaan dekat situ. Kisah kepunyaan dia. Bila ada kepunyaan, kita panggil kepunyaan dalam bahasa Arab apa dia tuan? Mudhaf. Okey, mudhaf. Okey, jadi kisah ni dia akan jadi mudhaf. Siapa yang tahu nya akan jadi apa tuan? Mudhafun ilai. ya, di sini. Okey, nya akan jadi mudhafun ilaihi. Okey, mudhaf adalah kepunyaan, mudhafun ilaihi yang dipunya. Okey, mudhafun ilaihi. Dan mudhaf ini apa tanda dia? Dia haram alif lam. Okey, jadi kalau kita tengok balik ayat tadi, al-qissatuhu, ada kepunyaan tak tuan-tuan? Ada. Bila ada kepunyaan, maka haram alif lam, maka tinggallah qissatuhu. Menarik. Betul ke tidak tuan-tuan? Qissatuhu, menarik. Okey, menarik. Betul tak ra'iyatun? Apa yang menarik di sebenarnya tuan? Kisah. Jadi ra'iun ke ra'iyatun? Okey, kerana yang menarik itu adalah kisah, maka qissatun ada tambah huruf ke tidak?
ada, maka dia pun ada tak tambah pokok. Okey? Boleh kan tuan-tuan? Senang ke tak bahasa Arab ni tuan-tuan? Senang. Biasalah tu tuan-tuan kan. Okey, jadi tuan-tuan, hari ni saya tak nak tambah benda yang baru. Cuma saya nak tambah sedikitlah perkataan. Saya nak tambah, saya masih lagi dalam nak sambung dalam tajuk nya ni. Okey? Nya. Cuma saya nak tambah perkataan baru. Perkataan ini dia termasuk dalam golongan kita panggil sebagai huruf jar. Okey, pernah dengar tuan-tuan huruf jar? Pernah dengar tuan-tuan? Alhamdulillah. Huruf jar. Huruf jar. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia kata sendi. Okey? Huruf jar, huruful al-jarri. Huruful jarri. Okey, huruf jar. Okey, saya tak nak bagi banyak. Okey, saya nak bagi beberapa sahaja. Antaranya adalah di dalam. Di dalam bahasa Arab kita panggil sebagai fi. Di dalam. Okey, di dalam. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai fi. Ada tak fi dalam bahasa Arab? Inna fi khalaqis samawati wal ard. Tuan-tuan perasan tak fi dalam bahasa Arab dalam Quran? Perasan? Kan? Fil alamin innaka hamidun majid. Banyak lagi. Zalikal kitabul la raiba fihi. Okey. Fi maksudnya di dalam. Di ataupun di dalam. Satu lagi tuan-tuan. Untuk. Okey. Untuk dalam bahasa Arab kita sebut sebagai li. Dua perkataan saja kita nak ambil malam ni. Ini yang benda baru yang kita nak ambil. Okey. Yang pertama perkataan di dalam. Apa dia di dalam? Fi. Yang kedua perkataan untuk. Apa dia? Li. Okey. Sekarang ni kita nak kata di dalamnya. Di dalamnya. Apa jadi tuan-tuan? Kita nak kata di dalamnya. Fi kita akan gabungkan dia dengan, kalau huwa akan jadi apa? Hu. Ni kalau untuk lelaki lah, di dalamnya. Okey. Kalau perempuan, saya tulis terus untuk perempuan, fi campur dengan ha. Okey, tuan-tuan ingat hu ni untuk lelaki, ha ni untuk perempuan. Gabungkan dia. Fi campur dengan hu kan jadi apa? Fi, asalnya fi hu. Asalnya adalah fi hu, kerana sebelum dia adalah ada ya mati, maka fi hu ni dia susah nak sebut. Cuba tuan-tuan sebut fi hu. Susah ke senang nak sebut? Senang. Sebab tuan-tuan lidah orang bau. Kalau lidah orang Mekah tak boleh. Okey. Fi hu, sebab fi tu dekat bawah, hu tiba dekat hujung. Antara fi hu dengan fihi, mana lagi senang nak disebut? Fihi. Okey, sebab apa? Sebab ia dia sinonim dengan baris bawah. Fihi. Okey. Fihi. Di dalamnya, fihi. Kalau untuk perempuan, di dalamnya, fi ha. Okey, fiha. Okey. Apa ada tuan Saya bagi satu ayat. Satu ayat.
Okay, kita tengok di dalam dulu. Di dalam lah, tengok di dalam. Di dalamnya, untuk ataupun bagi. Okay, baginya. Okay, untuknya ataupun baginya. Li campur dengan hu. Apa jadi tuan-tuan? Lihu. Tak kena tuan-tuan kan? Lihi, betul. Lihi. Betul ke tuan-tuan lihi? Pun salah juga saja tuan-tuan. Allahumma gfir lihi. Betul tak tuan? Allahumma gfir lahu. Okay. Pernah tak tuan-tuan doa Allahumma gfir lihi? Tak ada tuan-tuan. Okay. Bangun orang tu balik tuan-tuan. Jangan buat kocok. Yang tak betul. Walaupun asalnya adalah li dengan hu, sebutan yang sebenarnya adalah lahu. Okey. Kalau untuk perempuan, li dengan tengok tuan-tuan. Apa bunyi apa bunyi tuan-tuan? Cuba sebut sikit. Leha. Leha mana tuan-tuan? Tak pernah disebut oleh Arab ni. Laha. Okey. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Jangan Allahumma gfir leha. Kan dia jodoh tuan-tuan, sebut leha. Kan? Allahumma gfir laha. Okey, dapat ada tuan? Lahu untuk lelaki, laha untuk perempuan. Okey. Di dalamnya tadi apa tadi? Fihi dan juga fiha. Okey, saya nak bagi satu ayat untuk ini. Okey, insya-Allah. Okey. Balik kita nak baca Yasin. Ini bagi satu ayat lah. Ini sebuah buku. Okay. Di dalamnya ada kisah. Okay. Kisah. Tadi kisah dia dah ambil kan? Kisfatun. Okay. Ini sebuah buku. Apa dia? Tuan-tuan dah tahu dah ni. Buku kitabun. Okey, ini sebuah buku. Di dalamnya ada kisah. Di dalamnya, dia ni siapa? Dalam buku tu. Jadi dalam buku hu ke ha? Buku. Okey, buku ni L ke P? L ataupun P? Dia adalah L, muzakkar. Okey. Kitabun. Di dalamnya fihi. Bagus tuan. Fihi. Kisah. Kisah. Kisfatun. Fihi kisfatun. Okey, dapat tuan-tuan Haza kitabun fihi kisfatun. Itu sebuah kereta. Itu kereta. Dalamnya ada duit. Ahmad. Okey. Kan duit tadi kan apa pula duit dalam bahasa Arab kan? Okey, itu kereta, dalamnya ada Ahmad. Itu kereta sayyaratun. Sayyaratun. Itu apa dia tuan? Haza ini. Zalika
Itu. Apa? Itu kereta. Zalika untuk muzakkar. Kalau kereta, tilka. Okay, tilka. Sayyara, sayyaratun. Ini kita nak tengok ni. Di dalamnya ada Ahmad. Fihi ke fiha? Tak, sebelum tu. Di dalamnya. Dalamnya tu siapa? Fiha. Nya ni kembali kepada kereta. Bagus. Dalamnya ada Ahmad. Ahmad. Fihi ke fiha? Fiha. Fiha. Kenapa ha? Sebab nya ni kembali kepada kereta. Okey. Kereta ada ta marbutah, maka yang sesuainya adalah ha. Okey, ha untuk muannas. Fiha Ahmad. Okey. Fiha Ahmad. Okey, dapat ada tuan? Contoh dalam ayat Quran. Dalam ayat surah Al-Kahfi ayat pertama, alhamdulillahillazi anzala ala, saya tulis alhamdulillah. Wajah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitab. Okey, saya dari sini je lah. Walam yaj'alahu iwaja, saya tak tulis. Okey. Ala abdihi. Okey. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba. Okey. Wajah tak tidak? Okey tuan-tuan, saya nak kata, saya nak tanya. Kenapa abdihi? Kamu kan abdiha? Okey, apa maksud dia? Alhamdulillah, pujian lillahi, bagi Allah, allazi, yang anzala, menurunkan, ala, di atas ataupun ke atas, abdihi, hamba-nya. Saya nak tanya, kenapa nya? Hi, bukan ha. Yang menurunkan ke atas hamba-nya Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Nya ni kembali kepada siapa? Segala puji bagi Allah yang menurunkan ke atas hamba-nya Al-Quran. Nya ini kembali kepada nya ni kembali kepada Allah. Okay. Allah muzakkar ke muannas? Muzakkar. Maka muzakkar dia punya gandingannya adalah hu. Okey. Kenapa bukan abdihu? Sebab sebelum dia ada baris bawah. Okey, sebab sebelum dia ada baris bawah ni abdihi. Okey. Kerana itu dia menjadi baris bawah. Okey, dapat ayat tuan? InsyaAllah. Hari ini kita dapat dua perkataan baru. Apa dia? Di. Apa di dalam bahasa Arab? Fi. Okey, di dalamnya fihi. Kalau muannas fiha. Okey. Kataan yang kedua adalah untuk ataupun bagi. Li. Okey, kalau baginya ataupun untuknya liha. Salah tuan-tuan. Ada tu leha tadi kan. Lahu. Okey, kalau untuknya lelaki lahu. Kalau untuknya perempuan laha. Okey, lahu dan juga laha ini. Okey. Cukup saja sampai itu, insya-Allah kita sambung pada masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa farraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
wasallam. Alhamdulillah.